Jadi hari ini kita nak perhabis sikit lagi ya huraian tentang tentang sabar itu. Kemudian kita akan masuk dia punya tatimah. Tatimah dan maknanya tamatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ma qadaita min amrin faj'al aqibatahu rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa khabar kekasih-kekasih Allah semua? Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, dapat lagi kita bersama di Taman Syurga Allah, di USJ 9, insya-Allah di Taman Syurga Allah, di Al-Firdaus, insya-Allah ya Rabb. Jadi hari ini kita nak perhabis sikit lagi ya huraian tentang tentang sabar itu. Kemudian kita akan masuk dia punya tatimah. Tatimah dan maknanya tamatlah, pelengkap akhir, yang melengkapkan segala huraian. Maknanya pengakhiran lah, penutup lah. Tatimah ni penutup. Jadi kita sampai di paragraf yang bawah dah ya, iaitu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Adakah kita punya juru baca? Mana juru? Oh, ada situ. Ada tanda tak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba itu berkata, Ya Rabb Arba, yakni wahai Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, Allah Ta'ala berfirman, Ya baik, wahai hambaku, mintalah, nescaya aku memberimu. Jadi maknanya ini satu tips untuk kita lah. Ya, kita hamba Allah yang lemah, yang banyak hajat, memohon pertolongan pada Allah. Jadi tips untuk kita supaya apa yang kita pohon itu dikurniakan oleh Allah, kita mulakan dengan ini, ayat yang dipandu ini. Tapi sebelum ayat ni, kita mulakan dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat. Lepas tu barulah kita baca, Ya Rabbal Arbab. Ya Rabbal Arbab. Yang bermaksud, wahai Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Jadi maknanya yang kita minta kepada yang maha kaya. Segala-galanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita gunakan Ya Rabbal Arbab, kemudian kita minta dalam bahasa yang kita faham.
tak payahlah kita duk cakap Arab ke apakah kalau tak faham. Jadi kalau tak faham, gunalah bahasa yang kita faham, lebih orang kata lebih menyentuh hati kita kan, lebih datang daripada hati kita. Kita minta apa-apa pun dan kita tutup permintaan kita itu dengan selawat dan alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita buat macam tu, kata pengarang rahimahullah, ya rabbal arbab, jadi maknanya Allah akan menjawab permintaan kita tadi, labbaik wahai hambaku, labbaik ya abdi. Labbaik tu maknanya kita selalu labbaik Allahumma labbaik kan. Jadi labbaik tu maknanya kami menyahut seruan engkau. Ini kita menyahut seruan Allah untuk pergi haji. Tapi ini Allah menyahut permintaan kita. Labbaik ya abdi wahai hambaku, pintalah nescaya aku memberimu. Jadi maknanya kita kena balik tulis, letak kat cermin lah. Supaya senang nak tengok sebelum kita hafal. Tapi mudah je ni, berapa 3 patah je. Ya Rabbal Arbab, 3 patah je. Jadi akhir sekali kata pengarang kitab ni, Ya Rabbal Arbab, ini dia ajar kita. Nas'aluka du'a, nas'aluka najas minan nar. Wahai Tuhan yang memiliki segala-galanya, kami memohon kepada engkau kejayaan ataupun kelepasan daripada neraka. An-najas minan nar, kelepasan daripada api neraka. Inilah yang paling kita takut. Kalau tak ada makan boleh lagi tahan. Kalau kena bakar habis, terlalu menggerunkan. Wahya darul iqab lana walil muslimin, kerana neraka itu adalah tempat diseksa untuk kami dan orang muslimin. Untuk kami ni mana yang mengaku dia banyak salah, dia banyak dosa. Tak kira lah. Kita pun takkan kita boleh kata aku tak apa, aku garanti, aku selamat. Kita mesti berasa takut jugalah. Walaupun kita tak buat dosa, insya-Allah. Kalau terbuat pun kita bertobat. Tetapi kita selalu berhati-hatilah. Ya. Wa jami'il ahbab ya karim, dan semua kekasih-kekasih. Wahai yang maha mulia, yang maha pemurah. Karim tu boleh dua. Maha pemurah pun boleh, maha mulia pun boleh ya. Jadi maknanya kira semua orang-orang yang kita kasihi, kita doa juga untuk mereka. Ini diajar kita. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik, nak doa sesuatu yang baik, jangan untuk kita seorang. Kita doa juga untuk kekasih kita, keluarga yang kita sayang, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, sejak tadika lagi kita dah belajar, sampailah kita dewasa semua. Berapa ramai guru-guru kita ya, yang telah pergi, yang masih ada dan sebagainya. Ya Wahhab, wahai yang maha memberi anugerah. Wahhab ni maknanya pemberi anugerah. Apa tu? Amin. Ini yang diajar oleh pengarang kitab ni lah. Tapi yang Rasulullah ajar, yang saya sebut tadi. Yang saya sebut tadi, mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat, kemudian sebut apa yang kita berhajat, kemudian tutup dengan alhamdulillah, dengan selawat, lepas tu alhamdulillah, baru sebut amin. Baru sebut amin ya. Selesailah. Itulah huraian yang tajuk yang kita dulu baca dulu. Sekarang kita masuk bahagian tatimmah. Tatimmah ni maknanya penyudah ataupun pelengkap ataupun apa nak sebut tatimmah ni? Pelengkap lah ya, pelengkap. Kalau tamam maknanya sempurna kan. Tatimmah pelengkap dan penyempurna pada kitab ini. Ini banyak berita-berita yang sangat menggerunkan. Hati-hati, pelan-pelan kita baca. Mudah-mudahan masuk dalam hati kita. Mudah-mudahan kita dapat berhati-hati
takut sangat dengan apa yang dicerita dalam tatimah ini. Okey, silakan. Ketahuilah bahawa hari kiamat itu bermula dari tiupan kedua sangkakala. Dikatakan juga bermula daripada hasyar, iaitu manusia dikerah menuju ke mu'akhir selepas bangkit daripada kubur. Dikatakan juga bermula daripada mati tanpa akhir. Dikatakan akhir atau kesudahannya ialah ahli syurga masuk syurga dan ahli neraka masuk neraka. Okey. Jadi pertama sekali dia nak cerita tentang kiamat, ya. Kiamat tu bila bermulanya? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata bermula dari tiupan kedua. Ya, tiupan kedua sangkakala. Jadi tiupan pertama hancur. Alam mati segala yang hidup. Dan segala-galanya rosak. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat pertama. Dikatakan juga bermula daripada hasyar. Apa itu hasyar? Manusia dikerah menuju ke mauqif. Apa itu mauqif? Tempat berhenti. Orang Kelantan kata waqaf. Apa waqaf? Tempat tunggu bah. Kita duduk situ nak tunggu bas kan, nak apakah? Duduk kat waqaf. Apa waqaf? Apa itu dapat idgham Kelantan lah tu. Tajwid dia. Jadi waqaf ni tempat berhenti, ya, iaitu padang mahsyar lah. Padang mahsyar. Itu pendapat yang kedua, ya. Selepas bangkit daripada kubur. Itu pendapat yang kedua, iaitu padang mahsyar itu bermulanya kiamat. Tapi pendapat tadi ialah ketika sangkakala tiupan yang pertama, ya. Kemudian dikatakan juga bermula daripada mati tanpa akhir. Maknanya bila berlaku kiamat kecil, kan kita sebut kiamat kecil ialah mati. Dan bila mati itu tidak ada lagi mati. Tidak ada lagi mati. Sebab itu bila dibangkit selepas mati itu untuk selama-lamanya, ya, itu. Dikatakan akhir atau sesudahnya ialah ahli syurga masuk syurga dan ahli neraka masuk neraka. Ada pula pendapat menyatakan bila dah putus saja, putusnya pembicaraan, jatuh hukum. Yang ke syurga masuk syurga, yang neraka masuk neraka, itulah yang dikatakan kiamat. Itu pendapat-pendapat, tak kisahlah. Yang penting akan berlaku kiamat, kita bersiap sedia untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Inilah jawapan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bertanya, bila kiamat akan berlaku? Rasul tak jawab, bila? Tapi Rasul kata, kamu dah bersiap sedia dah kah nak menghadap kiamat? Dia nak berlaku bila-bila, dia berlakulah. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ia mempersiapkan diri, ya. Okey. Jadi yang kedua, sebabnya dinamakan hari kiamat. Ini lagi banyak dia punya pendapat. Silakan. Sebabnya dinamakan hari kiamat. Sebab dinamakan hari kiamat ialah kerana sekian manusia bangun dan bangkit daripada kubur serta berdiri di depan Allah SWT dan diadili. Dinamakan hari akhirat kerana ianya merupakan hari dunia terakhir. Dikatakan juga kerana tiada malam selepas itu. Hari kiamat itu dikatakan mempunyai 300 nama. Itu tentang kenapa namanya hari kiamat. Juga ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kerana sekalian manusia bangun dan bangkit daripada kubur serta berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili. Kiamat ni diambil daripada perkataan qama yaqumu. Siapa mengaji sekolah Arab, dia tahulah.
Qama maknanya berdiri. Kalau ustaz masuk, ketua kelas kata apa? Qiyam. Qiyam kan? Apa maksud qiyam? Berdiri semua bagi penghormatan kepada guru yang masuk, ya. Hadirat tak qiyam pun. Makcik-makcik tak payah qiyam lah. Nak bangun pun sakit lutut tak payahlah. Tapi Rasulullah pun tak benar orang berdiri kalau dia masuk, ya. Rasulullah tak mau. Dia angkat, disanjung begitu tak mau. Cukup diberi penghormatan, ya. Jadi di atas perkataan qama yaqumu ni, bila manusia semua berdiri menghadap Allah untuk diadili, sebab itu dinamakan hari kiamat. Itu satu. Yang kedua dinamakan hari akhirat. Kerana merupakan hari terakhir, ya. Hari akhirat kerana ianya merupakan hari dunia yang terakhir. Jadi itu dinamakan akhir, hari akhirat. Dia ambil daripada perkataan akhirah. Akhirat. Kemudian dinamakan juga, dikatakan juga kerana tiada malam selepas itu. Lepas kiamat tak ada siang malam dah. Siang seumur-seumur. Jadi kalau kita nak rasa ni, ahli syurga dia tutup langsir. Tutup langsir, gelap lah. Itulah malamnya bagi penduduk syurga. Maka tak tahu macam mana. Neraka ni memang gelap sentiasa dah. Sebab api neraka tu dia bukan menerangkan tempat yang ada api tu. Sebab api neraka tu di peringkat yang ketiga dinyalakan menjadi api yang hitam. Mula merah. Lepas tu 1000 tahun yang pertama merah. 1000 tahun yang kedua putih. Macam gas kita tu putih kan. 1000 tahun yang ketiga hitam. Jadi kalau api itu hitam, adakah dia dapat menyuluh persekitaran dia? Tak dapat. Jadi dia orang ni dahlah gelap, dahlah panas, dahlah sempit, penuh dengan penyiksaan, baunya sangat busuk, segala-galanya menyusahkan, membawa penderitaan. Dahlah begitu, malaikat-malaikat pula mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Maknanya tidak ada satu pun yang positif di neraka. Tapi yang di syurga tidak ada satu yang negatif, semuanya positif. InsyaAllah kita berdoalah. Ana inda zanni abdi. Allah sebut dalam hadis kursi, aku mengikut sangka hambaku kepada aku. Apabila kita tunai perintah Allah, apabila kita tinggal larangan Allah, apabila kita berusaha mendekatkan diri pada Allah, mencari ilmu, kita melakukan amal soleh dan sebagainya, maka sudah tentulah zan kita, sangkaan kita, mudah-mudahan Allah terima amalan kita, mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang dan rahmat Allah, masuk ke syurga Allah. Kalau itulah sangkaan kita, insya-Allah Allah akan mengikut apa yang kita sangka. Tetapi andainya kita tidak menjadi orang yang taat, buat segala larangan, tinggal segala suruhan, adakah kita boleh nak sangka kita Allah sayang? Boleh tak? Tak mungkin. Kalau siang malam penuh dengan noda dan dosa, penuh dengan pelanggaran, dia sendiri pun dia tak tergamak, tak terterbit sangkaan bahawa dia akan dirahmati Allah. Jadi sebab itu sangkaan kita itu adalah suatu petunjuk. Mudah-mudahan kalau kita sangka baik, kita dirahmati Allah, insya-Allah kita bangun dalam keadaan mengikut apa yang kita sangka. Tapi nak sangka tu kenalah sesuai. Kalau kelas pun tak pernah hadir, mengucap pun tak reti, semayang pun pakai telekong sengit-bengit. Orang tak pernah semayang ni, bila kita bagi telekong kat dia nak semayang rumah kita. Kadang-kadang dia cari muka tak jumpa. Cari dagu tak jumpa. Dagu dia lepas ke sana, lepas ke kiri, ke kanan, tak tahu.
Kadang-kadang di belakang tu tak turun. Nampak sangat lah. Tak pernah pakai telekung. Kadang-kadang dia malu Allah. Jom kita semayang ramai-ramai. Saya di rumah saya penuh dengan telekung-telekung. Banyak orang bagi. Penuh. Berapa belas orang nak semayang pun ada telekung disediakan. Tu pun dah bagi berapa kotak dah kat orang. Pakai hadiah telekung selalu. Jadi maknanya kita boleh tahu cara dia pakai telekung tu pun dia tak pernah pakai telekung. Bila datang rumah kita, barulah dia nak pakai. Jadi, kalau orang macam ni, adakah, saya ni insya-Allah ahli syurga? Boleh tak dia sangka macam tu? Tak mungkin. Jadi, kalau kita yang ada dalam majlis ini, insya-Allah, kalau hati kita tidak suka kepada kebaikan, tidak suka kepada ketaatan, tak datang. Betul tak? Banyak kerja di rumah nak buat. Office kita buka pukul berapa? Pukul 5 pagi. Tutup pukul 12 malam. Tak pernah kosong, tak pernah kurang. Berbagai-bagai kerja yang kita nak buat. Tetapi kita sanggup tinggal. Kita datang ke sini kerana hati ini cinta kepada Allah. Hati ini cinta kepada kebenaran. Hati ini terpaut dengan taman syurga. InsyaAllah. Bersangkalah hadirat sekalian, insya-Allah dengan tindak tanduk kita yang baik ini, kita akan mendapat kasih sayang Allah dan rahmat Allah. Dia ada doa minta doa pengasih dah. Doa pengasih untuk berkasih, bercinta dengan Allah dah. Bagi dah dulu. Lupa dah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Siapa ingat? Bagi RM10. Semua tak ingat? Ingat, alhamdulillah. Jadi itulah. Ya Allah, rezekikan kepada hamba hati yang cinta pada Engkau. Dan cinta pada orang-orang yang cintakan Engkau. Dan cinta kepada apa-apa yang membawa kepada cinta pada Engkau. Dan jadikanlah cintaku kepada Engkau lebih dari cintaku kepada air sejuk. Kenapa hadirat letak air sejuk atas meja? Kerana inilah yang terpenting untuk keperluan kita. Air sejuk kita tak boleh elak. Jadi kita semua orang cinta air sejuk. Jadi minta kita cinta pada Allah lebih daripada cinta air sejuk. Nak meninggal pun cari apa? Cari teh tarik ya. Alma. Inilah ucapan prajurit Islam yang nazak kerana luka ke musibah di medan perang. Bila dia nazak, dia minta alma. Ingat tak cerita 3 orang tu? Yang cedera parah. Kemudian 3 minta air. Dibawa air 1 gelas. Pergi pertama. Nak dengar yang kedua, alma, dia kata bagi kat dia dulu. Mungkin dia lebih berhajat pada saya. Sampai yang kedua, dengar yang ketiga, alma. Yang kedua kata bagi kepada yang ketiga. Sampai dekat yang ketiga, tak sempat minum. Inna lillah. Sampai yang kedua, sudah inna lillah. Patah balik yang pertama pun, inna lillah. Jadi, apa yang kita dapat pengajaran dari situ, inilah peribadi seorang Muslim. Bertolak ansur walaupun dalam keadaan nazak. Inilah yang turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Sedangkan mereka sendiri berhajat. Cantik tak? Cantik tak peribadi ni? Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang sahabat miskin yang ada makanan cukup-cukup untuk dia dengan anak-anak. Sanggup tidur tak makan malam tu kerana meraih tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Hebat. Inilah sepatutnya akhlak manusia di dunia ini.
Kalau si Yahudi itu berakhlak macam ni, apa berlaku di Gaza? Aman, damai, syurga. Syurga dunia. Allahu Akbar. Okey. Jadi, habis dah kan? Kemudian ada sikit lagi ya. Dinamakan hari akhirat kerana hanya merupakan hari dunia, ianya merupakan hari terakhir dunia. Dikatakan juga kerana tiada malam. Kita dah baca dah. Dan kiamat itu mempunyai 300 nama. Yang kita tahu hanya beberapa saja. Al-Qiyamah, As-Sakha, apa lagi? Al-Qiyamah, As-Sakha, tak apalah, tak ingat pun saya. Banyak sangat ya. Okey, teruskan. Yang dimaksudkan dengan jawapan kedua sangkakala itu ialah nafkhatul ba'thi. Nafkhatul ba'th. Nafkhatul ba'thi. Iaitu jawapan yang membangkitkan seluruh makhluk dan menghidupkan mereka daripada kubur, termasuk bayi-bayi yang gugur yang telah sempurna kejadiannya dan telah ditiupkan roh kepadanya. Lepas daripada kematian seluruh makhluk dengan tiupan yang pertama sangkakala yang merupakan nafkhatul syaqi, iaitu tiupan Nafkhatul syaqi. nafkhatul syaqi, iaitu tiupan yang mematikan sekian makhluk. Tempoh masa antara dua tiupan itu dikatakan 40 tahun. Dikatakan hujan turun daripada langit seperti air mani lelaki selama 40 hari dengan amat lebat seperti air yang dicurah hibah atau kantung air daripada kulit. Air itu sedalam 2 hasta menghancurkan seluruh jasad manusia melainkan al-jabul dalam, iaitu tulang kecil di hujung tongking. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan seluruh jasad itu tumbuh. Maka tumbuhlah jasad-jasad itu seperti tumbuhan. Apabila telah sempurna kejadiannya seperti sedia kala, Allah Ta'ala berfirman, hidup Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian Allah menyuruh Israfil mengambil syur atau sangkakala, iaitu tunduk daripada nur berbentuk seperti serunai. Okey, tekat tu dulu. Jadi ini dia cerita tentang rentetan yang akan berlaku, iaitu apabila Allah perintah pada malaikat Israfil supaya membuat tiupan yang pertama. Bila berlaku tiupan yang pertama, itu berlaku kemusnahan. Kemudian bila tiupan yang kedua, itu dia dinamakan nafkhatul ba'thi. Nafkhah maksudnya tiupan. Sebab itu bila Nabi Adam dicipta, Allah kata apa? Wa nafakhtu fihi min ruhina. Dan kami tiupkan dalam body Adam tadi roh kami. Ada orang salah faham, roh Allah masuk dalam body Adam. Jadi Adam tu bersatu dengan Allah. Tu yang ajaran sesat tu. Bila kata roh kami, kita ni pun makhluk Allah juga. Pokok pun makhluk Allah juga. Roh tu pun makhluk Allah juga. Jadi kami tiupkan roh kepunyaan kami. Bukan roh Allah masuk dalam Nabi Adam. Roh kepunyaan Allah. Sebab segala apa yang ada di langit, di bumi, yang nyata, yang tak nyata, semuanya hak Allah. Kepunyaan Allah. Jadi Allah tiupkan roh ke dalam Nabi Adam. Jadi roh tu roh Nabi Adam. Tapi kepunyaan Allah. Jangan ada salah sangka. Dia mengaku roh Allah ada dalam badan kita ni. Saya ada pangkat tinggi, tak payah semayang sebab saya ada roh ada dalam badan saya. Kita ni bukan roh saja. Tangan kita pun siapa punya? Allah. Mata kita, tangan kita, kaki kita, semua kepunyaan Allah. Jadi, roh kepunyaan dialah yang ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam.
Sebab itu tiupan itu dinamakan nafkhatul ba'thi. Tiupan bangkit. Ba'ath maksudnya bangkit. Jadi bila tiup sangkakala kedua ialah nafkhatul ba'thi, iaitu tiupan untuk membangkitkan seluruh makhluk dan menghidupkan mereka daripada kubur, termasuk bayi-bayi yang gugur setelah sempurna kejadiannya dan telah ditiup roh. Yang gugur kadang-kadang 8 bulan, sempurna lagi. Sempurna lah tu. Dan sudah bergerak kan. Berapa? 3 bulan lebih pun dah bergerak kan. Dah ada roh. Sebab itu, andainya gugur, kalau sudah ada roh, bubuh nama. Jangan ke bumi tanpa nama. Bubuh nama dia. Bubuh nama dia, esok dia bangun, ada panggilan untuk dia. Ada nama untuk dia. Ya? Dan seeloknya dibersihkan dia, dibungkus dengan kain yang bersih. Tak payah semayang. Jadi basuh bersih-bersih di kemudian ke bumi di tempat yang elok lah. Di penjuru-penjuru ke, tak payahlah bawa pergi ke kubur tu. Kau nak bawa pergi pun tak apa, tak salah. Ya? Itulah. Jadi selepas daripada kematian seluruh makhluk dengan hujan, makhluk dengan tiupan yang pertama, sangkakala yang merupakan nafkhatus syaqi. Ini nafkhatus syaqi pula. Nafkhatus syaqi iaitu tiupan yang mematikan. Ya, sekalian makhluk. Ya. Tapi masa tu orang Islam dah mati lama dah. Orang Islam Allah datangkan tiupan angin sejuk yang sangat nyaman, yang sangat wangi. Bila sentuh orang Islam, semua sekali Allah matikan. Supaya orang Islam walaupun dia hanya boleh mengucap 2 kalimah syahadat saja, belum buat apa-apa, tapi kalau dia Islam, Allah tak mau orang Islam menghadapi huru-hara hari kiamat. Bayangkan, kalau berlaku gempa bumi dahsyat di sesuatu tempat, macam mana huru-hara tempat tu? Takut tak? Sangat menakutkan, kan? Jadi orang Islam Allah tak bagi menghadapi tu. Allah datangkan angin sejuk, kita meninggal dalam keadaan aman, nyaman, dan insya-Allah dalam keadaan yang baik. Tidak menghadapi huru-hara yang sangat-sangat menakutkan. Ya? Itu. Jadi tempoh masa antara tiupan pertama dengan yang kedua tu ialah 40 tahun. Tak tahulah tahun ni tahun dunia ataupun tahun akhirat. Wallahu alam. Kalau tahun dunia pun, kalau orang umur 40 dah cukup matang dah tu. Cukup lama dah tu. Itulah. Dikatakan hujan turun daripada langit seperti air mani lelaki selama 40 hari. 40 hari hujan turun. Kalau di Kelantan hujan seminggu pun apa jadi? Banjir. Kalau seksyen 20 apa tu? 24. Hujan 2-3 hari pun dah banjir lah. Ya? Ini kalau 40 hari hujan turun bukan turun renyah-renyah. Turun secara memancut-mancut. Terlalu kuat. Dengan amat lebat seperti air yang dicorahkan dari geribah dia panggil. Geribah. Kulit kambing itu dijahit. Dibersihkan betul-betul, dijahit, disamak sehingga tidak ada bau, dijadikan bekas. Bekas simpan air. Jadi bila masuk ayam tu, bila corah tu, dia akan keluar daripada bekas ni lah, bekas apa? Tengkok dia tu. Di situ dah mulut dia. Banyak kan sikit keluar? Banyak lah. Jadi air hujan tu mencorah seperti corah air daripada geribah. Dia panggil geribah. Ya, geribah. Yang dibuat daripada kulit. Air itu sedalam 2 hasta. 1 hasta, 2 hasta. Kalau hasta kita ini, kalau hasta Tok Adam, berapa kali ganda ya? Sebab Tok Adam tinggi dia 70 hasta. Masya Allah. 70 hasta ni dalam berapa tingkat bangunan?
Kalau bangunan biasa ni dalam 10 ataupun 12 hasta. Orang lelaki tahulah berapa tinggi ya. Jadi kalau maknanya kalau 70 tu mungkin dalam 4 tingkat ke 5 tingkat bangunan, itulah tinggi Tok Adam. Kita semua esok tu tinggi macam tu. Semua tinggi macam tu. Ni orang-orang renek ni. Kini kita ni orang kenet dibandingkan dengan penduduk syurga esok. Dan menghancurkan seluruh jasad manusia selain daripada ujbuz zanab. Ujbuz zanab ni dia ada benih kita. Kita kalau pokok bayam dia ada benih kan. Jadi kita ni ada kita punya benih terhancur. Jadi tulang kecil di hujung tongkeng di hujung tulang belakang kita. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan seluruh jasad itu tumbuh. Sebab jadi benih tadi bila turun hujan, lepas tu tanah jadi subur, jadi benih tu tumbuh macam tumbuh bayam. Pokok bayam tumbuh, pokok kacang tumbuh. Maka tumbuhlah jasad-jasad itu seperti tumbuhan. Maknanya dia akan makin besar, keluar kaki, keluar tangan, keluar kepala apa semua. Kemudian apabila telah sempurna kejadiannya seperti sedia kala, akan jadilah seperti kita hari inilah. Cuma saiznya mungkin saiz akhirat lah. Wallahu a'lam. Ya. Allah Ta'ala berfirman, hidup Jibril. Allah perintah sebab sebelum tu semua mati. Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan semua malaikat, semua manusia, semua binatang semua mati. Jadi yang pertama Allah kata hidup Jibril. Hidup kamu Mikail dan hidup kamu Israfil. Ini ialah al-mala'ul a'la. Apa itu al-mala'ul a'la? Malaikat tertinggi. Maknanya VIP malaikat lah. Malaikat yang tertinggi, yang paling tinggi martabat dia 3 orang ni. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh Israfil mengambil sur, sad wa ra. Kalau Arab, sad wa ra. Ni kalau ni syur mana jadi syur. Sur wa nufikha fi sur, kan kita baca Quran. Sur. Sebab itu ada ulama kata baca Quran dalam tulisan Romi haram. Sebab kita tak boleh melafazkan huruf-huruf itu dengan tepat. Tengok tu. S-H-U-R. Nak baca apa? Syur. Mana betul? Sur. Jadi Allah Ta'ala suruh peniup sur. Yang tukang tiup sangkakala ni ialah malaikat Israfil. Ya. Atau sangkakala. Iaitu tanduk daripada nur. Tanduk tu daripada nur. Macam mana kita nak bayangkan nur? Kita bayangkan permata berlian. Permata berlian tu dia ada cahaya. Dia ada color tak? Tak ada color kan? Dia transparent. Jadi sur itu transparent. Ya, transparent. Dia tak ada color. Tak ada color. Macam ni lah ni. Ni tak ada color kan? Botol ni. Air ni pun tak ada color. Ini. Ya. Jadi berbentuk seperti serunai. Sur tu macam serunai bentuk dia. Ya. Pernah tengok serunai? Iaitu dia luas di dan dia makin sempit di pangkal dia kan. Jadi seperti serunai, besarnya seperti 7 petala langit. Tu dia. Besar dia seperti 7 petala langit. Dan bumi. Bukan langit saja, campur langit dan bumi, itulah besarnya sur tadi. Seperti mana yang tersebut dalam hadis. Memandang tak baca hari ni, saya baca terus lah nak. Sebab 2 kali baca pula. Jadi mengandungi lubang-lubang sebanyak bilangan roh makhluk. Makhluk ni bukan manusia saja, semua makhluk yang bernyawa lah. Bayangkan kalau semut saja pun di alam ini berapa ramai. Ini pakai tak ni? Kita punya mic ni pakai tak?
Pakai juga? Oh, pakai. Kalau tak pakai, saya nak letak tepi. Sebab nak tengok ni. Adik-adik sini ni. Tak apa. Kalau pakai, tak apa. Kita tengok kok celah-celah cukup lah, no? Celah botol, celah mikrofon. Tak apa. Teruskan. Jadi, sur itu dia ada lubang-lubang sebanyak bilangan roh makhluk. Sejak Nabi Adam sampai yang terakhir, hari kiamat nanti. Dan kemudian Allah Ta'ala menyeru. Itu saya tak upatilah. Menyeru sekalian roh masuk ke dalam sur itu. Dan menyuruh Israfil meniupkan sur itu. Lalu keluarlah sekalian roh kepadanya seperti lebah, lebah madu dan masuk ke dalam bumi mencari badannya. Dia tak tersilap tau. Dia tak masuk badan orang lain. Kalau Cik Timah punya roh, dia jumpa lah cari body Cik Timah. Dia tak masuk body Cik Bedah. Jangan susah hati, ya. InsyaAllah dia pandai. Dia masuk dalam body dia, ya. Kemudian mencari jasadnya serta mengalirkan mengalir di dalam jasad itu seperti aliran racun yang bisa yang demikian itu dinamakan nasyar. Nasyar. Kalau nasyar ni maknanya dia sebar tau. Tak tahulah dia sebut nasyar. Maknanya roh tu masuk dalam body. Laju dia tu dia sebut seperti racun ni, agaknya racun ni dia laju lagi kot daripada yang lain kalau masuk dalam badan kita. Jadi lajunya roh masuk dalam body tu seperti lajunya racun akan menyebar ke dalam badan, sehingga seluruh badan ni ada roh. Roh kita ni ada seluruh badan ni. Bukan ada takat di dalam ni saja. Di kepala kita, di tangan kita. Sebab itu bila sampai satu masa, tak sampai. Oksigen tak sampai tangan ni jadi kaku. Tak boleh bergerak, tak boleh berfungsi. Nak angkat tangan pun tak boleh. Itu bukan. Roh ada lagi kot saya rasa. Tapi oksigen tak sampai. Wallahualam. Okey, ini tak menggerunkan lagi. Yang depan lagi menggerun. Ini baru dia duduk cerita baru. Kalau sempat lah. Okey, kita balik, kita pergi pada hasyar pula. Okey, silakan. Sementara hasyar, ialah manusia dikerah berhimpun di padang mahsyar, iaitu bumi Syam. Itu padang mahsyar tu duduk di dunia tau. Apabila hancur semua, langit, bumi, bukit, bukau, seluruh alam ini, kita jangan fikir yang hancur tu dunia saja. Dunia saja, dunia kita ni dibandingkan dengan alam seluruhnya seperti sebiji pasir di tengah padang Sahara yang luas. Dapat bayangkan? Padang pasir yang luas, ada sebiji pasir di tengah tu. Inilah bumi. Yang kita kata, bumi hancur luas. Bukan itu saja. Bayangkan nak bangunkan seluruh makhluk termasuk binatang. Yang tak tumbuh, yang tak bangunnya tumbuhan. Sebab dia tak ada dosa. Adakah pokok durian keling pokok manggis? Ada? Tak ada kan? Dia tak ada dosa. Tapi antara makhluk ni, walaupun binatang, dia ada. Kambing yang tanduk besar, tanduk tajam, dia tanduk kambing yang tak ada tanduk. Jadi dia mati. Bila mati, yang tak ada tanduk ni diinayai. Allah tidak redha ada mana-mana hamba dia yang terinayah. Jadi sebab itu walaupun kambing, walaupun apa-apalah binatang, manusia dan sebagainya yang terinayah, Allah bagi peluang untuk dia dapat balik hak dia, keadilan untuk dia. Dihidupkan balik. Bila dihidupkan balik, dia dapat membalas balik orang yang zalim tu, kambing yang zalim tadi. Lepas tu dah dua-dua diadili, maka
dimatikan semua. Yang tinggalnya manusia, jin dan setan. Makhluk manusia ni dan makhluk halus tadi. Jin setan tu tak mati. Ya. Seterusnya. Pendapat berbeza-beza mengenai hasyar. Setengah dia mengatakan berjalan kaki. Yang lain mengatakan berkenderaan. Iaitu 2 orang menunggang setiap seekor unta atau 3 atau 4. Orang menunggang seekor unta atau 10 orang di atas seekor unta. Hasyar ini berlaku di dunia sebelum daripada kiamat. Dan ianya akhir alamat. Kiamat seperti kata Al-Qadiyah. Kata-kata Al-Qutubi lebih tahir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hasyar itu di akhirat dan unta itu unta syurga. Ini berbeza pendapat lah. Berbeza pendapat. Ya? Ada yang mengatakan hasyar itu di dunia. Iaitu pusat dia tu di Baitul Maqdis, di Palestin. Setelah hancur segala-gala ni, Allah hancur tu dia jadi macam halusnya tepung. Segala-gala benda di alam ini. Dan bila dah habis semua hancur, berterbangan habis, last kali dia mendap. Bila mendap, itulah Allah bangunkan untuk berkumpul, untuk menerima, melakukan pengadilan dan untuk dibuat keputusan sama ada ke syurga atau ke neraka. Itu dikatakan di dunia. Tapi mengikut Ibnu Abbas, dia katakan itu di akhirat. Unta yang mereka naik, tu cara dia keluar daripada bumi untuk bertemu dengan Allah tu bermacam-macam. Yang pertama dikatakan dia berjalan kaki. Setengah pula mengatakan dia berkenderaan. Iaitu 2 orang seekor ataupun 3 orang ataupun 10 orang seekor. Dan dikatakan dalam kitab yang lain, kalau kita rajin berbuat korban di masa hidup, insya-Allah korban-korban kita itu akan menjadi tunggangan kita untuk kita pergi bertemu dengan Allah di padang mahsyar, tidak berjalan kaki. Tapi di sini dia tak sebut tu yang tu. Dalam kitab lain ada ya. Jadi ada yang naik 2 orang, ada yang sampai 10 orang seekor unta. Tak tahulah unta tu bersama mana ya. Jadi hasyar itu berlaku di dunia sebelum daripada kiamat. Ini satu pendapat lah. Ini satu pendapat. Dan ianya akhir alam kiamat. Seperti pendapat Qadhi Iyad. Tapi Ibnu Abbas kata di akhirat. Sebab pendapat mengatakan bila kita tinggalkan dunia, bermulalah akhirat kita. Bagi orang yang sudah mati, sudah mula akhirat mereka. Jadi nak bangkit besok tu, sudah tentulah di akhirat. Ya? Ini pendapat Ibnu Abbas. Kita tak perlulah ambil pusing. Yang kita ambil pusing, bekalan kita. Yang cumanya sebagai pengetahuan kita sajalah, mengatakan 2 pendapat. Ada yang mengatakan mahsyar itu di dunia, ada mengatakan mahsyar itu di akhirat. Wallahu a'lam. Okey. Kelebihan memberi pakaian. Kelebihan memberi pakaian dan minum. Sepotong hadis sahih menyebut, barang siapa memakaikan seseorang pakaian di dunia kerana Allah, nescaya Allah Ta'ala memakaikannya pada hari kiamat. Jadi maknanya kalau dia rajin hadiah baju, khususnya kepada keluarga dia yang dhaif, yang miskin, bagi baju raya, bagi apa semua. Kita selalu kita hantar pada anak yatim sejumlah wang untuk dia beli kelengkapan raya, beli baju raya dan sebagainya. Jadi siapa yang rajin memberi pakaian pada orang lain di dunia, dia bangun esok dalam keadaan berpakaian. Satu. Yang kedua, dan barang siapa memberi minum seseorang kerana Allah, nescaya Allah Ta'ala memberinya minum pada hari kiamat. Maknanya kita bangun dalam keadaan dahaga. Jadi kalau kita rajin bagi minum orang, insya-Allah kita akan bangun dalam keadaan tidak dahaga, akan diberi minum. Ya. Barang siapa memberi
Seterusnya, hadis yang menyebut manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Itu ialah dimaksudkan dengan orang-orang yang tidak memakaikan orang dengan pakaian di dunia. hadirat nak bangun macam mana? Tepuk dada, tanya hati kecil. Kalau berasa malu nak bangun dalam keadaan tidak berpakaian, ni dah hadapan dua lah. Rajin-rajinlah bagi pakaian kepada orang yang memerlukan. Saya pergi Brunei baru ni dapat 2 pasang. Tapi tak tajai lagi lah. Mudah-mudahan orang yang bagi tu dia ada pakaian lah dia bangun esok. Masya Allah ya. Jadi itulah. Islam ni dia ada hablum minallah, hablum minan nas. 50-50. Kalau kita selesai hablum minallah, kita boleh dapat 50% pahala. Sebab itu kita kena bina hablum minan nas. Kita bantu orang susah, bagi pakaian, bagi makanan, bagi pertolongan, bagi apa-apa yang patut. Itu kita dapat 50% lagi. Jadi sebab itu Islam ni suatu panduan hidup yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat comel. Ya, itulah Islam. Bila tolak Islam, inilah yang jadi sekarang. Zalim, yang kuat menindas yang lemah, yang pandai memperbodohkan yang tak pandai. Jadi kita ni, yang kuat kena bantu yang lemah, yang pandai kena ajar yang tak pandai. Kita komplement. Lengkap, melengkap antara satu sama lain, barulah dunia ini aman damai. Insya Allah. Imam Ghazali dalam kitab Kashful Ulumil Akhirah menyebut riwayat Nabi SAW sabdanya, bersungguh-sungguhlah kamu memperelokkan mengkafan orang mati dari kalangan kamu, kerana sesungguhnya umatku dihasyarkan dengan seluruh kafan mereka, sementara umat yang lain bertelanjang dan tidak bercakap sesuatu pun. Demikianlah daripada Al-Qurtubi. Itu Qurtubi ni seorang ahli tafsir lah ya. Jadi maknanya bila kita memberi pakaian pada mayat, itulah kita tengoklah betul lah. Orang dapat khusus jenazah ni memang dia buat cantik kan. Cantik dia beri pakaian, dia balut jenazah tu. Tapi saya pernah tengok jenazah satu orang, dia dimandikan di masjid. Jadi dia nak cepat sangat, rambut ni kalau lepas mandi rambut kita macam mana? Berkosat masai. Jadi dia letak jenazah atas kain putih yang sudah dilapis-lapis tu, rambut tu dia tolak so, dia tutup je. Tapi saya duk fikir-fikir lah. Kita tak sebut nama, tak mengumpat kan. Ambil iktibar. Dikatakan dia ni kalau datang tempat pengajian, dia duduk di belakang. Dia punya tabung derma, dia start di depan. Bila sampai kat dia buat keluar, buat apa? Buat tukar. Jadi sebenarnya dia ambil sebahagian. Jadi bila dia meninggal muda. Saya ingat dalam 40-an lebih. Meninggal muda. Jadi itu yang saya nampak dengan mata, rambutnya tak diurus. Masa nak kapan dia. Jadi itulah. Kalau kita ambil khusus, kita dah meredakan diri kita untuk mengurus jenazah, buatlah seelok mungkin. Tapi kadang-kadang orang tu bukan dia tak belajar. Tapi mungkin suasana keadaan dia sebelum tu menyebabkan terjadi begitu. Kan? Bahagian dia jadi begitu. Jadi itulah. Tolonglah kita. InsyaAllah kita persiapkanlah diri kita supaya kita hidup pun insyaAllah bahagia senang, dan kita mati pun dibuat dengan
yang terbaik lah. InsyaAllah. Okey. Kita pukul berapa ni? Oh, tepat. Pukul 11. Masya Allah. Tepat pukul 11. Jadi kita, macam mana kita habis dekat mana tadi? Al-Qurtubi, ya. Ini yang paling menakutkan ni. Di mahsyar ni. Keadaan orang yang berbeza-beza. Saya tulis tengok ada 16 keadaan yang berbeza-beza di padang mahsyar. Ya? Masya Allah. Ini yang sangat menakutkan. Kita taruh untuk pengajian akan datang. InsyaAllah. Jangan tak datang. Sebab yang akan datang ni kita akan bincang apa yang semua kita akan hadapi. Dan kita lihatlah yang mana yang kita pilih. Sekarang kita boleh pilih nak berkeadaan macam mana. Yang mana sangat-sangat menakutkan. Itulah insya-Allah kita akan sambung dalam pengajian akan datang. Jadi hari ini kita tepat masalah. Sebab kalau kita nak start pun dia panjang, tak habis juga. Dan masa kita pun dah on time, tak apalah. Hari ini kita on time. Jadi saya nak ceritalah satu cerita. Ya? Karung tadi, tak ada orang ambil. Ada ke? Tadi tak ada orang ni? Dah berjalan dah. Dah berjalan dah. Ke hari kemarin dulu. Hari ini hari Khamis, hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa, duit hadirat yang kita kumpul, yang akhir-akhir ini, kami sudah serah 100,000. 100,000 ada gambar dalam ni, tapi hadirat tak ada dia punya, tak ada nombor. 100,000 kepada wakil Hamas di sini. Alhamdulillah. Sebab saya target kali ni nak bagi pada Hamas terus. Sebelum ni kita bagi pada anak yatim, kita bagi pada civilian, pada orang ramai. Jadi yang ni 100,000 ni untuk Hamas terus. Alhamdulillah. Kita dah serahkan. Tapi tak cukup. Kita tak cukup lagi. Kita dah dapat 99,000. Jadi kita ada 1,000 lagi tak cukup. Tapi kita bagi dulu lah duit kita. Supaya, sebab dia orang dah datang, kita bagilah. Alhamdulillah. Kita doalah mudah-mudahan menjadi pelindung kita lah. Infak kita itu menjadi pelindung kita daripada api neraka dan menjadi peneman kita yang akan menghibur kita di alam akhirat. Khususnya di dalam barzakh, di dalam kubur. Dalam kubur kita tak dapat bantuan sesiapa pun. Mak kita ke, keluarga kita ke, anak kita ke. Hanya yang akan bantu kita ialah amal soleh kita. Sembahyang kita, puasa kita, ibadat kita, sedekah kita, itulah. Tapi kalau tak ikhlas, no way. Allah tak sudi walaupun kita mati syahid. Kalau tak ikhlas, tidak akan dapat kelebihan mati syahid. Apatah lagi kalau setakat derma duitnya. Mati syahid. Dia korbankan nyawa dia pun, kalau tak ikhlas, out. Allah Ta'ala kata ke neraka. Jadi sebab itu, bercakaplah dengan hati kita. Ikhlaslah wahai hati, apa saja yang kamu lakukan hanya kerana keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Tidak ada dua. Full stop. Untuk Allah sahaja. Kita makan pun, kita minum pun, kita keluar, kita masuk, kita ke mana-mana pun, kita bangun, kita apa pun, hanya kerana Allah. Tidur pun kerana Allah. Kalau tidur kerana Allah, insya-Allah tidur tu dijaga oleh malaikat sampai pagi. Eloknya tidur dalam wudu. Ada suami tak apa. Sebelum naik katil tu ambil wudu. Lepas tu batal dikira berwudu tu. Kalau suami sentuh pun batal sudah dikira
berwuduk sebab masa nak naik atas katil tu berwuduk. Saya untunglah tak ada suami. Boleh lah. Tapi bila lena batal juga kan? Batal juga. Tapi nak tidur tu, kadang-kadang setan ni. Kita dah ambil wuduk siap dah. Nak tidur, rasa pula nak pergi bilik air. Betul tak? Setan ni pandai sungguh. Jadi saya lawan. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak tidur dalam wuduk. Biar aku nak tidur walaupun rasa nak ke bilik air, tak mau pergi. Boleh pula. Kadang-kadang pukul 3 barulah jaga rasa nak pergi ke bilik air. Tapi kalau awal-awal kita mengalah, tidur dalam keadaan tak berwuduk. Itulah kita ni kena lawan dengan dia selalu. Dia ni pandai saja macam-macam cara dia nak rosakkan rancangan baik kita. Kita rancang baik, dia putar kot lain. Jadi kita jangan lupa dengan perangkap syaitan. Kita perangkap dia, jangan dia perangkap kita. Okey, itulah saja. InsyaAllah kali akan datang kita akan baca bagaimana keadaan orang-orang yang di padang mahsyar dan seterusnya, bagaimana sangat-sangat menggerunkan ya. Kalau rasa nak baca awal, bacalah siapa ada buku. Lepas tu kita baca sama-sama sini pula. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami, kami hamba Engkau yang dhaif, yang jahil, yang miskin, yang lemah, yang banyak dosa. Hanya dengan bantuan Kau ya Allah, kami dapat menjadi hamba-Mu yang beriman, bertakwa. Bantulah kami dapat mengikhlaskan segala apa yang kami lakukan di dalam hidup ini hanya untuk mencari keridhaan Kau. Kerana kami sedar hanya hati yang ikhlas sajalah, perbuatan yang ikhlas sajalah yang Kau terima daripada kami ya Allah. Bantulah kami untuk melayakkan diri, melakukan amalan, memperbanyak kebekalan supaya kami mendapat syurga Engkau yang sangat indah, yang sangat kami rindui, dan bantulah kami menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan kami ke neraka Engkau wal a'iyazbillah yang sangat-sangat kami geruni. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.